Okey, selamat datang ke channel aku. So, hari ni kita akan bincang pasal civil and criminal case. So, kadang-kadang banyak student dia confuse. Apakah civil case and criminal case lah, lagi-lagi kalau yang tak ada basic langsung. Even yang ada yang basic pun, ada basic macam aku pun kadang-kadang confuse juga dengan nama-nama. Sebab dia ada dua nama yang berbeza untuk dua case yang berbeza. Tapi hari ni kita akan tengoklah apa beza kedua-duanya. Jom kita mulakan. So, yang pertama sekali adalah civil case. Bila melibatkan civil case, kita akan ada dua nama yang pertama lah. So, ada iaitu plaintiff dan lawannya adalah defendant. Okay. So, plaintiff ni adalah orang yang bawa kes tu ke mahkamah. Okay. So, kalau katalah ini melibatkan kes saman, Ahmad dia nak saman Siti. Ahmad bawa kes tu ke mahkamah dan Ahmad pun saman Siti. So, Ahmad akan dipanggil plaintiff, Siti akan dipanggil defendant. So macam aku kata tadi, plaintiff dia ada orang yang bawa kes tu ke mahkamah. So plaintiff ni dia kenalah cari lawyer dan untuk bawa kes tu ke mahkamah dan saman Siti tadi lah. And untuk defendant pula, nama pun defend. So Siti pun kena cari lawyer dan defend herself dekat mahkamah. So macam itulah bila melibatkan civil case. And usually civil case ni akan melibatkan disputing parties. Kes saman lah biasanya. So akan ada two disputing parties, plaintiff and defendant. So plaintiff ni akan bawa kes tu, dia akan saman mengenai isu tertentu dan defendant kena buktikan bahawa dia tak bersalah lah dalam isu tu. Mungkin ada dia buat mungkin kes saman ni tak betul ke atau ada kesilapan ke. So defendant pun perlukan lawyer lah, lawyer yang mahir dalam bidang undang-undang untuk defend defendant. Seperti nama dia lah, defendant. So biasanya kes saman lah lazimnya. Dia akan ada lebih detail tapi aku tak nak cover part tu hari ni. Okay, next. Next kita akan ada criminal case. Okay, criminal case ni dia melibatkan dua parti juga tapi nama dia berbeza daripada civil case tadi. Civil case, kes saman kan. Criminal case adalah kes jenayah. Apa-apa yang jenayah yang berlaku di dunia ini, di Malaysia lah. Di Malaysia yang termaktub di bawah kanun keseksaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya penal code. Penal code ni adalah undang-undang yang govern jenayah kat Malaysia. Itu penal code. So, siapa yang akan bawa kes ni? Okay. Orang yang akan bawa kes ni bila ada kes jenayah adalah public prosecutor ataupun nama bahasa Melayu dia pendakwa raya. Okay. So, public prosecutor ni adalah orang kerajaan yang dibayar oleh kerajaan lah. Dia adalah public servant ataupun government servant lah macam orang lain. So, public prosecutor ni, okay, as compared to case civil tadi, plaintiff, dia yang kena cari lawyer. Tapi katalah, kita bagi contoh baru lah. Ahmad, dia cucuk Siti. Okay, so ini melibatkan kes jenayah lah. Sama ada Siti mati, so dia pembunuhan, murder, ataupun dia cucuk Siti tak mati tapi menyebabkan grievous hurt. So, itu pun adalah kesalahan lah di bawah undang-undang kita. So, Siti ni, lepas dia kena cucuk, katalah dia hidup lagi dan dia mengalami grievous hurt, kesakitan yang teruk lah. So, public prosecutor ni lah yang akan mewakilkan Siti di mahkamah. So, maksudnya bukan Siti yang kena cari lawyer kat luar macam plaintiff tadi dalam kes civil, tapi public prosecutor yang akan bawa kes ni kalau bukti mencukupi dan boleh buktikan bahawa seseorang tu bersalah dengan bukti-bukti yang ada. So, public prosecutor lah yang akan mendakwa ataupun menuduh orang yang tertuduh. Okay, kita tunjukkan lah, iaitu accused person. Dalam bahasa Melayu dia, tertuduh. So, accused person ni adalah Ahmad tadilah. Ahmad dia dah cucuk Siti, menunjukkan bahawa dia melakukan satu jenayah di bawah kanun keseksaan. So, Ahmad, dia pun kena ada lawyer lah sebagai orang yang accused person untuk membantunya dalam mahkamah. Okay. Tapi, bezanya, macam public prosecutor tadi, dia adalah orang kerajaan. Tapi, accused person, dia kena cari lawyer luar. Dia kena bayar lawyer lain di luar sana untuk pertahankan dia. Sama ada dia mengaku bersalah ke, tak mengaku bersalah ke, itu lain cerita. Tapi lawyer diperlukan sebab contohnya lah, kemungkinan Ahmad cucuk Siti ni as a self-defense. So, dalam kes ni, Ahmad tak bersalah. So, dia perlukan lawyer untuk buktikan bahawa dia tak bersalah. Ataupun untuk menimbulkan keraguan munasabah, reasonable doubt dalam kes ni. So, dua-dua pihak perlukan lawyer, tapi bezanya dalam criminal case ni, lawyer untuk orang yang dianiayai
ataupun telah dilakukan jenayah, dia tak perlukan lawyer luar. Dia public prosecutor ataupun pendakwa raya dia akan bawa kes dia ke mahkamah. Tapi untuk orang yang melakukan jenayah ataupun tertuduh, dia perlukan lawyer luar dan untuk mewakilkan dia. So itulah nama-nama yang penting bila melibatkan civil and criminal case. Okay, so saya buat conclusion sikit lah kat sini. So dalam civil case, kita ada dua nama, plaintiff and defendant. And dalam criminal case, kita ada dua nama juga, which are public prosecutor and accused person. So ingat nama-nama ni dalam kepala sebab ia sangat penting bila anda nak baca kes ataupun anda nak belajar undang-undang. Sekian, terima kasih. Okay, saya minta tolong anda subscribe channel saya ni sebab bila ramai orang subscribe dan menonton video saya, YouTube punya algoritma akan suggestkan video saya dekat orang-orang yang nak mencari video-video pembelajaran. So kalau kita nak pandai, kita kena pandai sama-sama lah kan. So kita bantu orang di luar sana juga yang mencari video konten belajar lagi-lagi dalam bidang undang-undang. Okay, so sekian, terima kasih kerana menonton.